الفاتح لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على شفاء رب العالمين سعداء سوق الغيث والفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعن يد الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حوجنا ويرفعنا في علانيه مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين وعلى كل صالحا وسلف الصالح فلا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غير المغضوب عليهم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berterusan untuk tadabbur Al-Quran Al-Karim. Dan last yang kita belajar adalah surah At-Takatsur pada minggu yang sebelum minggu ni. Sebelum minggu lepas. Mohon maaf untuk kelas yang minggu lepas kita tidak buat kelas atas sebab saya kurang sihat waktu itu. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita dan beri syifa kepada semua orang yang sakit insya-Allah dan mudahkan segala urusan insya-Allah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pada surah Al-Qari'ah insya-Allah Subhanahu wa taala. Last kita belajar pada surah At-Takatsur, dan hari ini insya-Allah kita akan sambung pada surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Surah Al-Qari'ah dimulai dengan Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah satu nama daripada nama untuk hari kiamat. Untuk hari kiamat, Yaum Al-Hisab adalah lebih daripada satu nama. Hari balasan adalah lebih daripada satu nama untuknya. Di antara namanya adalah Al-Qari'ah dan juga As-Sakhah, At-Tammah, Al-Ghashiyah, Al-Waqi'ah. Itu semua di antara nama-nama untuk hari kiamat. Dan dekat sini adalah pada surah ini dinamakan apa? Al-Qari'ah. Limadha sumiyat Al-Qari'ah? Kenapa dipanggilkan Al-Qari'ah? القارعة لأنها تقرع الخلائق بأهوائها وفنون شدائدها وفزائها. يعني adalah sampai orang adalah takut sangat tentang apa yang berlaku pada hari itu, sampai hati orang, setiap orang adalah bergegah ataupun bergegar ataupun takut sangat di masa itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut lagi sekali mal qari'ah,
Kalau ikutkan mal qari'ah, ma itu adalah adat istifham. Maksudnya adalah kunci soalan. Ma. Macam kita kata, ma hadha, apa ini? Itu adalah soalan. Mal qari'ah, apa itu al-qari'ah? Soalan dekat sini adalah bukan adalah untuk tahu apa niat sahaja, bahkan untuk terangkan bagaimana adalah hal ataupun keadaan yang dahsyat pada hari itu. Jadi kita panggil mal qari'ah adalah itu adalah litafkhim, adalah untuk adalah bagi mana lebih kuat di hati orang. Yani hal tadri mal qari'ah? Adakah kamu tahu apa maksud itu pada hari kiamat? Apa yang akan berlaku pada hari itu? Ha? Kemudian datang wama adraka mal qari'ah. Jadi datang lagi sekali wama adraka mal qari'ah. Yani adakah kamu tahu apa itu al qari'ah? Sebab apa? Sebab tidak ada siapa yang tahu hakikatnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang adalah orang bayangkan, oh ada azab yang dahsyat, ada macam tu. Yang kamu bayangkan tu adalah mungkin sikit daripada yang ada di masa itu. Ha? Tidak ada siapa-siapa yang benar dia tahu keadaan dekat situ bagaimana betul-betul, seperti mana yang hakikatnya. Yang kita bayangkan itu mungkin sebahagian daripada itu. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua insya-Allah. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Lepas tu apa? Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Datang selepasnya untuk terangkan sebahagian ataupun bagaimana keadaannya di masa itu. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-farash adalah maksud rama-rama. Kalau kita biasa nampak rama-rama, dia tak adalah terbang dari satu tempat A to B. Dia tak adalah terbang macam tu. Dia pergi kanan kiri. Ha? Keadaannya. Tolong orang yang masuk, setiap orang, tolong pastikan mic tutup, kamera tutup. Ya, barakallahu fikum. Nak buka kamera boleh, tapi tolong pastikan pakaian tutup aurat. Barakallahu fikum. Kita pastikan pada bab ini insya-Allah Subhanahu wa taala. Saya buka Zoom ni menajar, sekarang saya tak tengok pada siapa pada keadaan menajar tu, saya terus buka fail saya, kitab-kitab saya tengok kitab saya. Jadi tolong pastikan pada bab ini. Kita ada beberapa orang, ada ustazah yang jaga juga. Tolong kalau ada, tolong tutupkan kamera. Barakallahu fikum. Nasihat pada saya, wahai wanita-wanita yang join dengan kita, hajah-hajah, di masa kamu masuk Zoom, tutuplah kamera dengan tangan, dengan jari macam tu. Bukalah dulu. Mestilah kita pastikan tentang bab ini. Ya, tutup kamera dulu, pastikan ada kamera tutup, terbuka. Datang pada saya berapa kali ada orang kata, saya kata, minta maaf, saya tak nampak apa-apa. Sebab saya buka kitab saya baca kitab saya. Jadi kita pastikan pada bab ini. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita balik pada yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus. Naam. Farash adalah kita kata apa? Rama-rama. Rama-rama apabila dia nak pergi pada satu tempat kepada satu tempat, dia tak terbang macam ni terus. Dia akan macam ni, blast dia turunkan ke tempatnya. Macam kata, apa hal dia ni? Macam, kenapa macam tu? Itu keadaannya. Rama-rama dia macam tu cara dia jalan. Macam orang nampak, apa hal dia? Macam keadaan Allah SWT tashbihkan orang seperti keadaan seperti itu. Sekejap kanan, sekejap kiri, sekejap ke depan, ke belakang. Tak tahu nak buat apa. Hal orang di masa itu, di hari kiamat, adalah halnya seperti itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yani adalah orang itu pergi sana, pergi sini, dah tak tahu nak apa. Sebab apa? Sebab dia takut. Sebab keadaannya bukan tak pandai nak pergi daripada A ke B, tapi sebabnya adalah dia takut. Jadi sampai dia tak tahu nak buat apa. Sekarang kita adalah kalau ada orang takut pada sesuatu ataupun dia adalah masalah, dia akan nampak dia apa? Jalan.
Nampak jalan sini, jalan sana. Orang kata apa? Duduklah, duduk. Apa hal kamu? Duduk, kan? Sebab apa seperti takut? Risau sangat. Seperti itu atau lebih dahsyat daripada itu akan orang jadi di hari kiamat. Jadi maksud dia orang itu tak tahu nak buat apa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tashbihkan manusia seperti mana ramah-ramah itu sebab dia tak tahu nak pergi ke mana. Dan seperti itu adalah hal orang di hari kiamat. Yamuju ba'duhum fi ba'd. Jadi keadaan orang itu adalah daripada satu tempat ke satu tempat. Di antara orang itu adalah tak tahu. Setiap orang tak tahu mana nak pergi. Subhanallah. Adakah hal orang seperti itu sahaja di hari kiamat? Tidak. Bukan hanya pada manusia. Kalau kita tengok pada ayat yang seterusnya, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Bukan hanya pada manusia, bahkan juga adalah pada apa? Pada bukit-bukit. Naam. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Kalau kita tengok pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. Pada tengok pada atau takunul jibalu kal'ihni al-manfush. Naam. Seperti bulu. Seperti apa? Seperti bulu. Kal'ihni al-manfush. Bulu yang apa? Yang terbang. Bukit yang berat. Itu adalah dia terbang. Bagaimana tu? Keadaannya adalah seperti bulu adalah rengas sangat. Berat-berat itulah tak nampak lagi di masa itu. Di hari kiamat tak seperti itulah dia halnya. Yani wa takunul jibalu kalahnil manfush, takunul jibal kasuful mutatayir, seperti bulu yang terbang yang dia terbang dan dia berwarna-warni. Seperti ada bukit-bukit warna-warni, seperti itulah, putih, merah dan hitam dan sebagainya. Ini hal apa? Hal pada benda yang terlalu berat. Jadi bagaimana dengan hal manusia di masa itu? La ilaha illallah. Semoga Allah SWT selamatkan kita. Fa'amma, selepasnya apa? Fa'amma man thaqulat mawazinuh, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Subhanallah. Di masa itu, siapa yang pahalanya lebih daripada dosanya, fa'amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang pahalanya lebih daripada dosanya di hari itu, maka dia adalah dalam keadaan adalah sa'ada wa hana, yarda anha sahibaha, yakni adalah dia dalam keadaan happy, dalam keadaan seronok dan dia tidak ada masalah pada hari itu. Dia ridha dengan keadaannya. Naam, sebab apa? Sebab dia akan ada di syurga, fi jannatil khuld. Sebab di masa itu adalah orang itu tempatnya mana? Tempatnya adalah syurga. Tapi orang yang lain, iaitu orang yang pahalanya tidaklah terlalu banyak daripada pahalanya tak banyak, dosanya lagi banyak, ataupun orang yang kufur waliyazubillah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tengok tashbih. Allah SWT macam mana tashbihkan pada hari itu. Tashbihkan di hari kiamat adalah api neraka bagaimana. Fa ummuhu, kita tahu ibu adalah apa? Kalau untuk anaknya, dia sayang pada anaknya. Peluk anaknya, dekat, bagi anak dekat badannya, kan? Itu adalah keadaan ibu. Seperti itulah pada api neraka, dia akan peluk, dia akan ambil kepada siapa? Kepada orang-orang ahlinya. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah SWT jauhkan kita pada api neraka dan pada setiap perkataan ataupun amalan yang bagi kita dekat badannya. Kata amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT jauhkan kita pada neraka dan dekatkan kita pada amalan-amalan dan qaul-qaul yang bagi kita dekat pada Allah, dekat pada Rasulnya dan masuk syurga insya-Allah Subhanahu wa taala.
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yani orang yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya dan adalah dia kufur, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka naru jahannam, maka api neraka itu adalah ummuhu, ibunya dan masirnya, tempatnya. Tidak ada tempat lain untuknya selain pada itu. Nah, dan api neraka itu adalah halnya seperti adalah tashbihkan seperti mana ibu, dia akan kumpulkan pada anaknya, dia akan jaga, dia akan peluk pada anaknya. Seperti itu api neraka di masa itu akan ambilkan orang yang kafir. Nah, tapi orang orang mukmin adalah masuk neraka juga. Nah, dalam keadaan itu adalah berterah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita tahu adalah tentang bab ini. Mungkin Allah SWT ampunkan untuk niat langsung tak masuk. Dan mungkin adalah orang itu masuk sebentar, kemudian keluar dari neraka. Tapi yang akan tetap di dalamnya adalah orang yang kafir. Waliyazubillah. Allah Subhanahu Wa Taala lepas ceritakan bagaimana api neraka itu akan mengambilkan pada orang ahlinya, apa yang akan jadi? Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran, "Wa ma adraka ma hiya?" Itu apa itu? Fa ummuhu hawiyah. Ha? "Wa ma adraka ma hiya?" Bagaimana itu api neraka itu? Narun hamiyah. Ay, wa ma a'lamaka ma hiya? Bagaimana kamu tahu hal keadaan itu? Api neraka apa halnya? Adalah syadidatul har. Yani adalah terlalu panas. Terlalu adalah panas dan kuat di masa itu. Semoga Allah SWT lindungkan kita daripada api neraka, jauhkan kita pada api neraka dan setiap pada amalan atau qaul yang bagi dekat padanya. Ayat ini terangkan pada kita bagaimana hal orang beriman nanti di hari kiamat dan juga bagaimana hal orang yang kafir waliyazbillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Naam, masya Allah. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bismillah. Surah yang seterusnya yang kita akan belajar pada hari ini insya-Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Seterusnya kita akan mula satu surah lagi insya-Allah taala pada surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Surah ini mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ayat ini surah Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala mula dengan diminya wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Diceritakan tentang kuda. Naam. Di awal-awalnya wal 'adiyati. Allah Subhanahu wa taala demikian dengan apa? Dengan al-'adiyat. Naam. Ini aqsam Allah Subhanahu wa taala demikian dengan apa? Dengan kuda-kuda. Kuda-kuda mana?
Kuda-kuda adalah yang keluarkan untuk perang fi sabilillah, yang pergi untuk melawan dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia berlari kepada orang itu, apabila dia berlari untuk dalam keadaan perang ataupun pergi berjuang, dalam keadaan itu adalah mendengarkan nafasnya, bunyi nafasnya yang kuat. Ha? Lebih kuat daripada bunyi kuda sendiri. Keadaan nafasnya itu. Dan apabila dia pergi kepada untuk apa? Untuk perang di medan, maksudnya di tempat-tempat dalam perang. Sampai adalah keadaan kuda itu dia adalah mengeluarkan api daripada apa? Daripada kakinya. Naam, di masa dia kena dengan batu-batu itu adalah di keadaan maksudnya terlalu kuat. Naam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala qasam benda ini adalah maksud demikian dengan benda ini, ada kita dalam bahasa Arab ada qasam, ada al-muqsam alaih. Yani demi Allah apa? Ada selepasnya. Itu yang selepasnya kita panggil al-muqsam alaih. Al-muqsam alaih apa? Demikian dengan kuda dan sebagainya, keadaan kuda itu yang pergi kepada perang, yang keluar bunyinya terlalu kuat dan adalah mengeluarkan daripada kakinya adalah api yang kuat, itu apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana hal manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Yani tabiat manusia adalah dia juhud, dia ingkar kepada fadlullah Subhanahu wa taala, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepadanya daripada kemudahan dan benda yang baik. Yani tidak syukur kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri padanya. Bagaimana itu? Hal manusia adalah dia ingatkan benda musibah-musibah walayazubillah ataupun masalah-masalah, tapi dia lupa benda yang Allah Subhanahu wa taala beri badannya daripada nikmat-nikmat yang banyak. Dia ingat benda yang buruk, tapi benda yang baik dia lupa semua benda tu. Itu hal manusia lah. Allah SWT umumkan tentang hal-hal orang itu. Ha? Hal orang itu apa? Hal manusia apa? Adalah di benda yang perkara yang baik, dia macam lupa. Tapi perkara yang buruk, semua dia ingat. Ada kesusahan, ada masalah kewangan, ada masalah anak, ada masalah keluarga, ada semua tu ingat. Tapi benda yang baik, semua lupa. Ha? Benda yang baik yang Allah SWT beri badannya daripada dirinya ataupun pada orang yang lain, semua lupa. Apabila nampak benda yang tidak baik, terus ingat benda yang tak baik, dan benda yang baik semua lupa. Waliyahzubillah. Allah SWT firman apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Kanud ini adalah panggil sigha mubalaghah. Kalau kita dalam bahasa Arab adalah yani terlalu kufur dan juhud. Ha? Yani Ibnu Abbas dia kata, radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kanud ay jahid li ni'amillah. Orang yang maksud jahid li ni'amillah, yani ingkar ataupun kalau bukan ingkar adalah melupakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu taala beri badannya. Ha? Orang keadaannya seperti itu. Wa innahu ala dhalika la syahid. Dan selepasnya Allah SWT firman apa? Wa innahu ala dhalika la syahid. Ay, dia adalah untuk atas diri sendiri dia saksi halnya bagaimana itu. Dia bagaimana halnya adalah kufur, tentang keadaan kufurnya, dan dia ingkar pada nikmat-nikmat yang Allah SWT. Maksud, dia adalah orang itu infakkan hartanya dengan syahwatnya, dengan malazatnya. Maksudnya dengan benda yang bagi dia seronok, syahwatnya, ataupun pada malazat apa yang dia suka-suka. Dan dia lupakan hak fakir miskin daripada harta itu. Lupakan hak orang yang perlu dia bantukan. Lupakan hak orang yang tanggungjawabnya. Dia fikir untuk diri sendiri. Keluarkan duitnya, keluarkan hartanya untuk dirinya. Dan lupa orang yang lain yang wajib atasnya ataupun yang perlu kena bantunya, dan lupa semua orang itu. Ingat diri sendiri je. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Al-khair dekat sini bukan kebaikan. Bukan maksudnya wa innahu sesungguhnya dia suka untuk buat kebaikan banyak. Tak.
Makna al-khair dekat sini bukan maknanya adalah suka buat kebaikan. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Al-murad bil khairuna, yang maksud pada khair itu adalah harta, duit. Yani orang itu keadaannya suka sangat pada duit. Ha? Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Allah suka pada harta terlalu banyak, hubban jamma. Apa faham mana hubban jamma? Kalau tuhibbunal mala hubba, sayang sangat pada duit. Jamma, kita ada perkataan jamma, yakni syadidil hub, terlalu suka, terlalu kuat suka, adalah pada harta, duit. Wa innahu li hubbil khairi la syadid, yakni suka sangat pada harta, untuk kumpulkan, itu hal manusia. Seperti mana orang-orang itu suka untuk kumpul harta lebih daripada apa? Pada jaga, pada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadahnya. Jadi pada duit, harta kuat, tapi pada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lemah. Itu hal manusia lah. Dan benarlah apa yang Rasulullah SAW bersabda, dan benda ini adalah kita nampak di zaman kita terang, iaitu seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab, labtagha lahuma thalitha, ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب." Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa maksud? Kalau untuk anak Adam ada dua wadi. Wadi maksud lembah. Lembah daripada apa? Daripada emas. Wadi baina jabalain, di antara dua bukit, yang di antaranya tu panggil wadi. Dalam bahasa Melayu kalau tak silap lembah. Naam, betul ke saya cakap? Naam, kalau tak silap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naam, wadian. Wadian seperti lembah adalah, kalau dia adalah dua lembah daripada emas, penuh pada emas, dia adalah nak lagi satu, tak cukup pada badannya, dia nak lagi satu. Naam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naam. Jadi orang itu harap kalau dia ada apa? Ada lagi satu. Seperti mana dalam hadis. Labtagha lahuma salisa. Dia nak ada lagi satu. Dia nak apa? Dia ada nak lagi satu lembah daripada emas. Kalau dia ada dua, dia nak lagi. Yang al-insan, manusia adalah, kalau dia dah ada duit banyak, dia nak lagi. Dia tak berhenti. Dia nak lagi. Itu hal manusia. Wala yamla'u fama ibni Adam illa turab. Yang akan, tidak akan ada benda yang akan bagi anak Adam adalah rasa cukup illa turab, sampai dia adalah khalas, habis umurnya. Walau kalau terlalu banyak, tak ada. Subhanallah, sampai dia adalah wali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatubu Allahu ala man tab, dan Allah Subhanahu wa taala terima adalah taubat hambanya yang dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Yani orang yang ghafil, orang yang dia tak sedar, yang dia adalah seperti mana kita ceritakan tadi, dia sukalah pada harta dan duit dan sebagainya, dan lupa, dia lemah dalam keadaan ibadah dan sebagainya. Dia tak tahu dia akan adalah satu hari akan kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, yani adalah keluar daripada kuburnya, dalam apa yang ada di dalam kubur itu adalah pada mauta, orang mati meninggal semua Allah Subhanahu wa taala keluarkannya, dan sudah zahirkan apa yang ada di dada setiap orang, maksudnya daripada rahasia dan benda-benda yang sembunyi, apa yang sembunyikan, semua itu adalah diterangkan di hadapan semua orang, ala ru'usil ashhad, wa hussila ma fi sudur.
inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu adalah apa yang setiap orang dia berlakukan. Kalau kita kata khabir dengan alim, khabir dengan alim. Al-alim ya'lam, al-alim maksud kita kata orang ini adalah khabir, kita cakap tashbih pada orang. Contoh sekarang, contoh pada orang. Allah Subhanahu wa taala ta'ala sya'nu adalah tinggi pada bab ini. Pada orang kita kata orang ni alim, orang ni khabir. Apa perbezaan? Kalau alim dia tahu tentang bab ini, tapi khabir benda yang rahsia pun dia tahu. Allah Subhanahu wa taala inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir, bukan hanya tahu apa yang dia berlakukan di dunianya, bahkan tahu apa yang ada juga di dalam hatinya. Subhanallah. Jadi dia tak takutlah pada Allah Subhanahu wa taala, tak takutlah untuk jadi dalam di masa itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan adalah semua benda yang rahsia di hati-hati orang itu di hadapan semua orang. La ilaha illallah. Jadi pada ayat ini adalah menunjukkan pada kita hal manusia adalah dia yansa ataupun lupa apa yang pada Allah Subhanahu wa taala beri badannya daripada nikmat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala beri badannya pada nikmat, dan dia ingatkan semua benda yang buruk. Waliyazbillah. Ini adalah hal kepada kebanyakan pada orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkan pada kita adalah tentang hak atau wajib kita di atas orang yang perlu bantuan ataupun perlu kita bantunya, atau wajib di atas kita untuk apa? Untuk kita bantu badannya. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang yang salih dan amalkan salih dan sampaikan yang terbaik kepada orang, dan juga jadikan kita pada orang yang dengar benda yang baik dan amalkan, dan dengar benda yang buruk dan jauhkan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan khair. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. Pada hari ini kita akan ambil dua surah ini sahaja insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan ada kelas selepas ini insya-Allah Subhanahu wa taala di hari Isnin yang akan datang ni. Kita akan ada kursus untuk tajwid. Kita akan ada kursus tajwid. Kita akan mula biiznillah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mula kursus tajwid. Bagi siapa-siapa yang berminat untuk nak join untuk belajar ilmu tajwid, kita buka peluang untuk semua insya-Allah untuk join dengan kita dalam kursus ni. Akan ada 3 level insya-Allah. Level pertama adalah kita akan belajar hukum asas. Level kedua kita akan belajar bab makhraj. Level ketiga kita akan belajar bab sifat huruf. Siapa yang berminat untuk nak belajar, siapa berminat untuk nak dapat ilmu, insya-Allah boleh insya-Allah sama-sama join. Dan saya nak minta pada pelajar-pelajar saya yang join dengan kita di Bait Furqan sudah lama, nak minta pada semua insya-Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama insya-Allah iklankan ataupun sampaikan iklan ni pada kawan, keluarga. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kita insya-Allah. Dan satu lagi saya ingatkan pada semua, kita insya-Allah taala akan ada juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ada juga pada tadarrus Al-Quran Al-Karim. Kita ada program bulanan, setiap bulan kita akan ada tadarrus seperti mana bulan Ramadan kita buat. Jadi insya-Allah Subhanahu wa taala terbuka juga pada semua. Siapa yang berminat untuk nak tadarus dengan kita, insya-Allah buka peluang biiznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantukan pada semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari itu ada orang tanya pada pelajar-pelajar yang join dengan kita melalui pada link yang orang share. Terima kasih banyak kepada semua yang share link ke kelas-kelas kita ni dengan orang-orang keluarga dan sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan saham untuk akhirat untuk kamu. Kita di Bait Furqan adalah insya-Allah taala kita ada kelas-kelas Al-Quran, kelas Iqra, dan juga adalah kelas Al-Quran, kelas tajwid insya-Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah atas permintaan untuk kelas bahasa Arab. Hari itu alhamdulillah kita buka satu kumpulan untuk belajar bahasa Arab.
ingin nak buat lagi sekali, insya-Allah, untuk belajar bahasa Arab, untuk komunikasi adalah untuk syakab. Jadi insya-Allah mungkin di masa yang terdekat kita akan buat satu kumpulan juga untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga Allah subhanahu wa taala terima pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Ingatkan pada diri saya dan juga kepada semua yang hadir dengan saya untuk banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bacaan surah Kahfi, insyaallah subhanahu wa taala. Dan semoga Allah subhanahu wa taala terima pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyina wa ala alihi wasallam. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك أنت التواب الرحيم الرحمن الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى والمغفرة على دين الاسلام والرحمة والامتحان بحق الودادنا. اللهم يسر لنا امورنا واقضنا جميع حاجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا مجيب دعاء المضطرين يا رحمن يا رحيم أن توفقنا وتيسر لنا أمورنا وتقضي لنا جميع حاجنا، وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan آمين katsiran. يا رب وإياكم. الحمد Terima لله. kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. الحمد لله.